Tiga. Okay, guys, welcome. Okay, selamat petang lah, whichever apply dengan kita orang. Alright. So today kita ada tetamu istimewa, good friend of mine, seorang jejaka tampan. Okay, alright. Saya dah buang masa lagi. Saya perkenalkan kepada anda, Mr. Jang. Hello guys. Hi. Okay, Jang. So thank you sebab datang. Sama-sama. Thank you for invite also. No problem ya, Jang. Memang seharusnya invite orang macam tu. Kerana aku belum invite orang macam tu, ada special dia. Sekejap lah. So, Jang, macam ni live? Okay. Macam biasa je lah. Biasalah, semua okey lah. Surviving semua, cari duit, biasa. Family semua sihat lah? Sihat, syukur sihat semua. Wah, saya dengarnya kami dua tu selalu berbincang nak bercamping sini apa semua. Ayah luar topik lah. Ayah main topik lain lah. Alright. Okay. So, saya ada masalah. Kita akan kita berehat sekejap, berlaluan dengan sida iklan kita, and then kita akan start lah dengan session kita. Okay guys, 1, 2, 3. Welcome back guys dengan Mr. Jang kita. Alright. Okay. Untuk soalan yang pertama tu untuk Mr. Jang kita. Macam biasalah, soalan tu selalu aku tanya juga apa semua. Apa sebenarnya yang menarik minat diri untuk menjadi pemuzik dan memilih muzik sebagai kerjaya? Jawapannya ya macam dari zaman sekolah dulu, macam kita dulu ni. Betul. Obsessionnya dah minat dari dulu, dari zaman sekolah sampai kini tok lah. Betul. Macam ni terdetik ya, sebab mun saya tu dimpun tu disebabkan minat lah dengan obsessionnya, sebab mau jadi player yang bagus, mau jadi player hebat itu. Betul. So macam ni madah. Untuk yang minat yang mendalam lah. Obsesi untuk jadi yang terbaik. Macam ni apa? Jadi kita cara saya tu untuk improve benda ya. Belajar aja benda-benda ya. Coba untuk kalahkan diri sendiri lah. Macam ni lah. Obsession dia start sampai kini tu. Jadi career path ni tu. Sampai kini tu. Alhamdulillah. Dari untuk pengetahuan pendengar yang langgar atau apa semua juga tu, yang menonton tu apa semua, kami dua tu start berkenalan waktu di sama-sama main muzik. Sama-sama main muzik. Budak-budak band. Budak-budak band. Mun dulu asal temu rockstar tapi ya dulu lah cerita dia. Tu dah faham apa semua jangan. Kita dah besar tu faham dah apa semua struggle main muzik macam ni. Cuma saya tu sangat persistent untuk committed very committed. Ya, lalu jadi identity lah benih kata. Betul. Mau jadi identity di pun itu. Kadang-kadang ada orang jadikan benda tu bilanya setengah jalan, yang jangan benda tu susah untuk dia adapt, dia jadikan sebagai hobi. Tapi untuk Mr. Jang kita tu dia fokus dengan segi benda, dia mau jadikan benda yang kejayaannya, dia mau melawan dirinya pun, betul ya? Betul. Dia melawan dirinya pun untuk jadi player yang terhebat. Okey. Jadi ya untuk soalan yang pertama tadi Jang. Aku memang wish all the best lah untuk kau apa semua dalam benda tu. Alright. Okay. Kita kenal lama dah. Kita dah kenal lama apa semua. Kita masing-masing semua dah tahu macam ni. Daripada saya main news benar. Tapi jiwa dalam memberontak nak main aku kasar. Tapi belum jumpa orang yang sesuai tanya. Kini tu saya dengan band saya, ada bandnya juga. Okay. Tapi kita kena tu bukan cerita pasal band, kita cerita pasal careernya. Okay. Perjalanan hidupnya sebagai seorang musician. Okay. Untuk soalan yang seterusnya, Jang, diri adalah seorang pemuzik yang betul ya, lepasan Universiti Malaysia Sabah. Yes. So, boleh kau kongsikan pengalaman dengan proses apa yang kau lalui sewaktu kau kuliah lah? Yalah impian antara goal lah. Goal saya dulu masa mau jadi dalam journey tu, path tu. Impiannya ambil belajar pasal gitar, belajar pasal management, semua lah.
conducting semua. Conducting. Ada subjek dia. Bapak siap. Okey, dari Nang tahun proper, nang belajar proper lah. dari tahun berapa kau pergi ke Sinunjang? Dari tahun berapa sampai tahun berapa kau ada berada di Sabah? Di Sabah kah? UMS saya 2016. Grade 2019. Just before COVID. Just before COVID nak? COVID ni 2020. Aku ingat lagi malam ya, dengan kami orang lepak dekat bar. Dekat apa? Rooftop bar. Malamnya. Sadau. Sadau bar. Apa rooftop bar. Tak sepa nama hotel lah. Singasana Lodge ya. Steady lah kenangan lah. Kelak kau keselitkan beberapa gambar daripada Singasana pun rooftop lah. Okay. So semasa di Sinunjang, circle ataupun kawan yang kau pulai, adakah semua daripada musician dia apa semua? Ya best mun siapa yang berminat nak ikut jalan kami tu, sebenarnya bagus ya, ada bagusnya kita ngikut proper way untuk ambil khusus khusus muzik sebenarnya. Sebab semua orang pergi sia matlamatnya sama ya. Soalnya competition yang pun semua mau jadi best semua. Sebenarnya selamat sama, dan selain daripada ya networking memang sampai kita tu ada kawan dari Sabah masih kontak semua. Cari aku ada juga nangga beberapa persembahan kau pola dengan orkestra, dengan lagu jazznya apa semua. So cerita sikit pengalaman kau Ajang bila bermain dengan orkestra tu, adakahnya berbeza dengan bila kau bermain dengan band apa semua? Apa perbezaannya? Persamaannya masih kena berband lah ya. Basically-nya kena band. Cuma band tu 5-6 orang, 7 orang. Nah tu kita perlu kontrol 30 ke 60 ke 100 orang player, musicians ya. Macam ni kita nak conduct, nak jaga macam ni lah. So kita sebagai arranger, conductor perlu tahulah muzik kita apa, dan kita perlu tahu setiap part ya. Macam kita tahu drum part contoh, bass pola apa, gitaris pola apa, keyboardist pola apa. Betul. Macam ni juga lah dengan string section, pada percussion, blowing, semua lah. Aku jarang lah musician ada peluang macam ni. Betul. Kini tu pun paling aku nangga ada musician yang boleh baca toge, tapi ia punya self-taught lah. Bukan nomadah datang daripada satu tempat yang memang khas. Macam kau memang kau belajar benda 100% kau on the top benda ya. That's why aku tu obses dari dulu sebab mau belajar benda macam ni lah. Dari zaman sekolah macam ni tidak maulah tu. Macam ni tidak orkestra tu apa sebenarnya basic soalan basic macam ni tidak maulah muzik tu macam tu. Macam ni bunyinya macam tu. Jadi sialah belajar dan ada peluangnya. So belajar di sialah. Alright, soalan cepu mas jangan. Soalan tu aku mau tanya dari dulu lagi dah dengan siapa. Lala kau dah buka cerita. Konduktor Jang, dia suka-suka je kah swing-swing tangannya ataupun ada chord je? Ada tekniknya pun lah. Ada tekniknya pun. Fungsi seorang peranan lah. Peranan seorang konduktor tu adalah untuk nyaga band leader lah basically. Band leader. So nyaga semua part, semua section, semua also sharp player. Position yang memangnya jagalah apa semua untuk ketepatan masa apa semua. Yes, jaga macam ni. Dan yang perlu tahu setiap apa yang macam contoh letter A macam tu, letter B macam tu. Setiap section kita perlu salah ya. Go so fix ya dulu. Okey betul. Okey semua masuk. Jadi masa praktis lah benda macam. Jadi munnya main dua tangan macam ya, semua all well lah semua time ya. Mun dua tangan biasanya. Macam signal biasa ya. Jaga tempo tu. Waktu jaga tempo. 1 2 3 4 1 2 3 4 standard lah ataupun 1 2 3 1 2 3 macam ni. Tu untuk signal okeynya signal macam. Siapa duduk siapa semua. Sebenarnya ada lah yang punya. Macam yang control dia group of player ke 160. Sebab bila kita nangga seorang konduktor ya, jangan macam komputer sampai 30 60 orang bahkan sampai kadang-kadang 200 100 orang. Oh yes, ada juga. Macam ni nak control semua. Kadang-kadang kita nangganya apa ditunjuknya sebenarnya? Apa ditunjukkan sebenarnya siapa ya? Padahal semua tengah main. Tapi
Yalah, bila kau dah Rupanya cerita, macam saya dah oh, macam-macam ya aja. tapi bila kau dah cerita tu baru aku faham. Rupa-rupanya Nia jaga masa, Nia jaga tempo, lepas saya tunjuk siapa start dulu, siapa duduk, siapa attack, bunyi attack pun semua. Bila nak stop, bila nak turun atau dynamic kontrol bunyi dynamic kecil tu kuat sikit. Dynamicnya ada menurunnya, setnya bukan landai je bah, bukan straight je bunyinya. Gila lah. Detik-detik terakhir sebelum tamat kuliah jang macam ni. Apa exam yang kau lalui apa semua? Detik-detik terakhir sebelum grade ya. Sebelum grade ya. Orang dengar FYP, final year project. Final year project. Detik-detik. Apa dilalui masa ya? Apa dilalui proses kau mulai FYP ya? Kami orang untuk grade diperlukan untuk compose, arrange lagu original, lagu Dimpun lah. Sikit ya untuk project ya subjek ialah arrangingannya lah, orchestration. And then pasal instrumentation, gitar major kami orang lah macam aku pun. Gitar. So gitar dek. Belajar exam gitar, scale. Buat lagu klasikal ya diwajibkan klasikal sikit, modern sikit. Jazz lah, fusion macam ni. Aku ingat modern kau pada, aku ingat lagu apa? lagu TV. Lagu Ariana Grande kan lagu TV bukan. Lagu exam, lagu yang boleh dinilai sebagai satu ujian lah. Satu ujian ujian standard syllabus, ikut syllabus lah pada orang. Macam education juga lah. So kami orang diperlukan untuk hafal lah semua tu macam hafal formula macam kita exam mathematics kita perlu macam ni lah jawab soalan tu. Kita hafal lah nyampun formula tu macam ni aja. Kita ulang balik. Ada formula juga jang. Ada. Aku dengar aku dah seram guys. Aku dengar aku seram. Sebab dari formula kita boleh dapat result yang berlainan. Mau bunyi konteks muzik tu. Mau bunyi happy macam tu, bunyi sedih macam tu, tapi in between ada lagi bunyi seram, bunyi pelik, bunyi emosi manusia macam-macam. Betul. Dan aku sikit macam ni nak produce ya. Dan sikit yang aku study pasal bunyi tu. Sebenarnya bunyi tu banyak mempengaruhi emosi manusia. Yes. Dan emosi manusia pun akan bergerak ikut melodi yang dilahirkan ya. Benda tu selalu kepada dengan bandmate aku. Kau dengar ya? Ataupun vice versa. Kadang-kadang muzik efek kita ataupun kita efek ke muzik. Betul. Ya. Macam ni emosi manusia. Jadi congrats sebab grade yang negara kita impian, orang salah satu impian guys. Negara kita orang tu lah yang dinamakan satu pencapaian, kejayaan personal. Tapi sila tinggi gila tapi syukur. Ada plan mau sambung? Masa COVID tadi ada sambung master sekejap. Lah. Tapi pasal macam ni lah. Postpone kan lah. Postponekan dulu lah. Keadaan anak pun baru keluar tadi. Anak baru keluar. So, priority ada shift sikit lah tapi masih lah. Faham. Masih ada idea. Masih menyimpan lah. Masih menyimpan. Yang masih jadi satu benda yang kau simpan dalam kotak dulu sebelum kau keluarkan. Simpan dulu. Bukannya buang. Simpan tepi lah. Digendong dulu lah. Gendong lah, simpan. So, mun kata pandai sambung. Unimas? Maybe Unimas. Masa ya Unimas juga. Tapi si tahu lah kelak lah macam ni ngatur Ni ngatur yang kelak. Mun si ada fikir jangan nyambung ke UPSI. UPSI ataupun Aswara. Lah sebab Aswara. Sebab master tu lain dah skopnya. Bukan macam kita degree ataupun diploma masuk kelas, belajar. Lecturernya yang spoon feed kita. Bukan spoon feed lah, macam kita receive lecturer yang beri ilmu, kita menerima dan exam apa semua. Master tu is kau dimpun semua. Kau cari material, kau cari apa-apa. Semua lah, research apa semua. Cari research, kena mau mula topik pun kita pun milih. Create. Contohnya macam tajuk thesis kita. Tajuk cara-cara untuk memodernkan lagu kanak-kanak. Semua kita
bila study research, bukan study lagi, research. Kita research kena pas research tesis orang putih, tesis orang lama dulu, compile, kita hasilkan tesis yang baru lagi. Untuk ya present. Macam ni nama ya execute. Faham. So yang kemarin tadi banyak benda yang aku dah tahu ni tu bila kita kelakar dengan orang macam tu. Sebab aku madah. Kadang-kadang kita rasa kita main muzik tu aku dah tahu semua. Macam aku biasa pula lirik apa semua. Bila jumpa macam tu, ujian dapat disuruh pula lirik apa semua. Mun aku tak siapa pula lirik. Tikam orang sebelah, kau tahu nak lirik. Actually ada saying tu lah, ada ya. Makin kita muzik lah, budak-budak student muzik lah. Makin kita belajar, makin bodoh asalnya. Makin banyak dibelajar, makin bodoh asal. Makin banyak benda apa. Input kita dapat info. Makin si tahu apa nak sekolah lepas ya. Kadang-kadang ya ada benar juga lah. Yalah, betul. Terlampau banyak pun macam lalu yang macam ada melimitkan creativity. Untuk saya personally lah, saya kadang-kadang banyak gila teori, banyak gila tu. Tapi betul. Creativity lalu terhad ke sih, bukan terhad lah, macam menghalang. Mencabar sikit lah. Bila kita molah tu, contoh molah kot tu. Betul ke tu? Pasal nambah tu. No. Overthinking juga kadang-kadang saya sendiri lah sebenarnya. Sebab dia juga mungkin beza antara bila kita bermain secara profesional dan bermain secara band lah. Bila kita band tu kita suka hati. Yes, betul. Bila profesional tu memang semua tulis dalam buku semua. Cara method semua berlainan. Betul. Jadi kita sambung dengan soalan kita nombor C lah. Saya tergamam sebenarnya bila saya berkelakar dengan yang tu. Saya jadi takut nak salah kelakar. Salah soalan pula. Nah, macam yang saya madah tadi, saya tulis lirik, mun boring, si tahu writer's block, tikam kawan. Tapi si tak tahu terpaksa pula benda ya bila nanya exam semuanya macam paksaan tu sih. Yang macam paksaan, tapi yang bukan paksaan, hanya push. Sebab terpaksa ya kerjanya. Mau minta tolong lecturer mana? Awak maulah tu kena. Ditanya kita balik. Nya masih mengharap kita untuk keluarkan benda. Keluarkan semua idea semua ya. Tidak cuma boleh nolong dari segi tu ada salah tu salah tu. Nya nolong sikit-sikit lah. Betul. Tapi in the end of the day memang dari kita lah sebenarnya. Betul. Okey, so soalan tu yang ada keras kita soalan tu. Okey, soalan saya kasih. Boleh. Okey, posisi diri sebagai seorang pemain gitar memang akan beri diri banyak pengalaman lah. Memang beri banyak pengalaman sebagai frontman sesebuah band. Bolehkah diri kongsikan cabaran diri dalam bermain muzik bersama dengan band tu? Mungkin band tu diri baru kenal kah? Ataupun kita orang okey, kau main dengan aku, naga chemistry ke apa ke? Sepanjang karier diri lah dengan band tu lah sebagai frontman. Yang depend juga sebenarnya. Yang depend on konteks apa. Mun band underground ataupun band komersial. Memang mun kelakar pasal cabaran band tu. Okey, kita kelakar sebab kita kelakar tu pasal karier diri, kita kelakar pasal profesional pun lah. Profesional pun. Profesional, yes. Yang bestnya pasal yang best kita pasal bestnya lah. Bestnya kita dapat temu dengan musician lain at the same time. Networking balik juga temu seorang, cari orang. Contohnya macam ambil segi senario wedding lah kan. Saya tu dapat wedding lah, ada job wedding. Cari player, cari kawan. Keyboardist, bassist. Ada juga band setengah band, banyak lah bukan setengah, kebanyakan band memang dah fix dah ada line up nyampur. Betul. Yang band macam yang kita tahu lah, band club tu, band-bandnya tahu yang fix. Macam saya tu, approach saya tu lain sikit. Sebab orang approach saya. So saya yang pasal cari player, susun assemble sikit team. Lalu cari yang sesuai lah tu. Berkenalan lah at the same time. Tanya dengan colleague lain lagi. Tanya pasal ada singer kah, ada keyboardist kenal tu. Cari. Yang kenal. Boleh tahan tu. Recommendation lah dari kawan-kawan juga. Lalu berkenal lah juga saya
Pasal nya cari playernya, nya cari nya pun ada recommendation yang pun player tu. Lalu dah sambung sikit tim. Lalu sialah kita cari chemistry, kenalan, masa praktis, bincang pasal lagu, pasal macam ni nak mempersembahkannya. Ya, lalu then job itu on the day actually baru kita perform. Ya, result lah ini kan. Orang bertanda ya semua result. And then si best yang bila macam orang si ada kerjasama lah ya. Oh, ada kerjasama. Faham. Ada yang iyalah orang ada risikonya. Risiko jadual orang setiap ya pun lain-lain jadual tidak apa. Ada yang bekerja, ada yang ada pola benda lain tentu nak berkumpul untuk sama-sama akan menjayakan job itu. Ya challenging part lah. Ada setengah macam ada yang malas, ada juga macam nak malas tu aku nak malas tu dah banyak masalah. Tapi selalunya kita madah semua lah. Semua. Ada sikit lah sebenarnya sikit je, banyak. Banyak. 1,000 orang seorang kali. Mungkin. Tapi kebanyakan yang semua okey lah. Semua steady. Semua faham. Syukur lah semua temu Tuhan menemukan dengan orang. Semua maksudnya semua ya adalah orang yang sesuai lah untuk diri lah. Ya jalah. Sikit lagi Jang, aku nak tanya Jang. Tu aku rasa soalan tu bukan saya aja, satu Malaysia ada masalah benda yang sama tu. Di Sarawak tu, setakat tu kau main di Sarawak tu. Position ni yang paling susah kau cari. Contoh, macam kami orang lah. Mesti yang masalahnya basis. Lepas tu nak cari basis sangatlah susah. Macam ni dah. Setakat tu position yang paling susah. Position yang bukan susah, position orangnya, individu yang pun susah nak cari. Maksudnya banyak orang yang bermain benda ya. Tanya seorang ada. Ada basis sih. Ada basis. Contoh basis tu. Setakat tu lah professionally lah kau di Kuching. Bila kau nak assemble satu team. Soalan tu nampak macam ya guys tapi benda tu mengarut sebenarnya. Ya, macam ni bukan ada banyak actually. Tapi semua ada job pun. Ada job. Bila kita cari available, ya sakitnya. Yang available ya banyak sebenarnya. Ya dari segi dalam keyboardist lah. Banyak keyboardist. Banyak yang hebat-hebat, banyak ya. Tapi laku. Betul. Tidak laku gila. Aku berani madah, aku setuju dengan lah. Memang keyboardist. Dari dulu lagi aku dengar satu sidak tu paling banyak. Okey, memang punya banyak tapi paling banyak main benda ya. Majority yang kira minority je. Tapi majority tu semua laku. Semua laku. Dah ya, semua power pula ya. So tanya seorang, tu ada atau event tu, tanya seorang tu tengah main job tu club tu. Kami orang pernah jangan band Six of Figures. Tu sejarah lah, cerita sikit lah. Sila. Kami orang tanya saya ada basis. So ada 2 calon tanya. 2 calon yang sangat dahsyat pada aku. Satu calonnya adalah aku akan sebut namanya, tapi yang someone very important dekat Sarawak tu. Nya ada kena dengan Zikon lah. Company Zikon. Okay. So aku sebenarnya tahu nya siapa apa. So kami tengahnya main. Si kenal lah maksudnya. Aku kenalnya, tapi aku balik personal life-nya. So aku tahu nya siapa, background-nya apa semua. Just dalam time nak ngambilnya sessionis baru tahu. Sekalinya main semua tu. Lalu tapi nya explain lah, nya dapat follow up, dia dapat follow kami orang, cuma nya madahnya nya bukan stylenya satu, and then yang awal tadi diri nya madah sebab dia supportnya orang apa semua, tapi nya madahnya siapa main style tu lah. Nya lebih kepada musisi lah aku psychedelic rock macam ni. Psychedelic nya baru habis belajar dari Australia tu nya. Dia datang, aku terus sebabnya main. Sekali aku tahu yang kena menggunakan Zikon, Mak Datuk lagu. Seorang lagi, aku akan sebut namanya juga. Sebab dia tu famous gila. Aku akan beri kriteria aja. Yang Melayu, kecil-kecil muka kena Cina, perempuan.
Okay. Main bass. Tahu ke? Tahu. Ah, Familiar lah, familiar. Nana Power lah main. Sampai dapat sponsor bass. Okay. Familiar lah. Mbaknya main lah. So kami orang expect. Aku dah tegur anak band lah. Kita main kacak-kacak ni tu. Kita sponsor je nasib hal. Malu lah sponsor itu. Dia main. Datang dia main. Sebab time memang online set dah. Ada 2 aja ada available. Datang dia main lah. Lagu metal di slapnya kacak. Lagu kami orang di slapnya. Bayangkan, nya baru sekali dengar, nya main second, nya main slap. Jadi kami orang ambil keputusan mau suruh nya main dengan sessionis kami orang untuk mini tour lah tanya. Sessionis saya kerjanya sessionis. Nya dibayar lah. Kadang-kadang. Nya dibayar lah apa semua, tapi ya pun tarik diri. Sebab aku dapat rasa lah. Aku dapat rasa gila di lubuk hati aku. Jangan kami orang tu macam biak tu. Walaupun nya biak tu sih. Tapi jangan kami orang macam ataupun dalam kata yang orang faham noob. Aku dapat rasa jangan mata jangan kami macam noob. Ada egonya pun lah. Ada rasa sikit lah. Aku rasa yang paling dekat dengannya pun dah Cikong aja lah. Yang paling dekat dengannya main gitar. Aku dapat pada. Yang lain semua nyenangkan sebelah mata je lah aku rasa. Aduh. Hai. So, ya tadi guys pengalaman aku dah sedikit lah. Masuk sedikit cerita tu lah apa semua. Sama cerita sama. Jadi pengalaman Amir tu pun sama juga. Cuma darab 10 kali. Darab 10 kali. Situasi dah muak dah. Macam kita bila main band yang orang madah biasa-biasa atau main band komersial apa semua tu biasalah. Komersial underground. Memang ada nya madah stresnya kurang. Bayangkan tidak tu. Yes. Biasa. Bila kau tahu kau ada show, kau tahu kau akan bermain dengan 20 orang, 30 orang, kau tahu kau mesti selari dengan sidaknya. Dan tak ada dapat kau seorang nak main solo main orang dengar macam ni. Okay. Jadi guys, kita beri laluan dengan kita pun iklan dulu. Pengalaman Jang sangat bahagia tadi sampai aku tergamam. Second soalan dia aku nanya ada tergamam aku. Takut salah soalan. Okay guys. So lepas tu kita kembali lagi kita beri laluan dengan iklan dulu. 1 2 3. Ya. 1 2 3. Okay guys, selamat kembali. Welcome back daripada masa rehat kita. Itu dia tadi sponsor kita, Afiq Ideas dan juga Chili Tech Lab as you guys can see. Okay, Jang. Yes. Kita sambung dengan topik perbicaraan kita. Tapi kita santai sikit atau soalan santai. Okay, Jang. Selain daripada muzik sebagai medium dan career diri lah, minat diri lah. Diri ada hobi lain yang selain muzik? Banyak actually. Banyak. Then baru ada anak. Anak 3 tahun. So interest dengan toy spark balik dalam diri tu. Ayalah, benar juga. So before tu ada juga saya main kereta dash ya balik. Tamiya. Main Tamiya, ada juga main yo-yo lah. Semua benda nak explore balik lah. Yalah. Time kita kecil dulu explore main benda-benda toy tu. Gundam first time dia. Last year lah. Cuba kata beli anak main. Datang main. Jadi benda yang menimbulkan minat balik. Nimbul minat balik. Pas ya lalu ada terfikir nak start ngail balik. Jangan. Tapi gaya tu racunnya. Aduh. Bisa gila racunnya. Main bujang tengahan 20-an dulu. Kaki ngail, kaki casting dulu. Casting. Penat tangan mah. Pas ya itu. Ya, minat motor balik, mesin sudah ada motor tu. Betul. Ya, kelak saya akan jemput balik Jang. Bila kami dua dah start plan-nya. Sebab aku ada idea Jang. Bila kita ride kelak, kita camping apa semua pakai kelak. Kita akan mula Jang pun sesi di sini kelak camping. Mula sesi macam tu tapi kita di camping. Cerita pasal camping apa semua. Cerita pasal motoran kapal. Ya, kita orang perlu tunggu. Okay, so macam aku sama je lah. Aku pun bila biar dah start ada anak semua. Tapi mungkin minatku terbalik. Aku memang minat collect toys ni dulu. Which is figures lah. Which is figures. Cuma aku kira tu mungkin ada malas sikit mau collect figures kita. Ya, faham. Sebab
Blackout aku dalam sesi bab hari apa aku dapat dah. Ada dengar. Blackout Ada Transformers dengar aku ya. patah. Patah mata entahnya. Dan blackout aku ya aku dapat ke blackout ya pun second lah aku beli sebab mau beli first ya memang agak sial sikit harga lah. Berapi sikit lah. So aku dapat ya daripada collectors dari KL. Dapat dari collectors dari KL. Ada defect sikit pada coloring lah tapi benda yang yalah benda berharga. So kira high grade pun lah. Betul. Bila anak nak main kita si kempang dengan anak. Beli jalan main tapi kita padanya main bagus-bagus lah. Sebelumnya buka dulu ada pelayangnya, ada apa semua, ada shieldnya apa semua yang mudah tercabut apa semua simpan dulu. Si guna juga patah juga kakinya. Kaki patah. Kok ada komponen yang terbuka juga patah lah. So beli jalan main. Yes, yang lain-lainnya yang Android semua simpan lah. Collecting pasal collect macam Hot Wheel apa figure-figure tu memang bahaya sikit. Betul. Untuk kita yang berkeluarga tu bahaya sikit ya. Tangan hanya nambiak nangga suka bah. Nangga colornya, nangga desainnya. Toy kedak toy bah. Mun orang bujang ti buka display je. Saya tak masalah. Betul semua situ. First episode semua situ bah. Dalam bilik mengambil kini tu semua ditapuk. Kena hantar ke kampung lah apa. Cepat. Boleh collect tapi simpan. Bila nangga baru kita enjoy nangga. Nangga contoh. Simpan balik. Betul. Jadi Gundam, motosikal, macam explore balik dah hobi-hobi lama lah. Betul. Tapi mungkin ada kena mengena dengan umur kita juga jangan. Bila kita sebab sometimes kenang juga. Waktu kita sekolah dulu, kita mempunyai kapasiti ataupun kemampuan untuk beli benda-benda yang macam yang ini. Kadang-kadang sitinitas dulu. Nangga tapi lalu kat tepi kelak-kelak lah. Macam yang kita nangga benda lah. Betul. Ada memang ada sebab memang ada kena mengena dengan kita pun usia lah. Ya, usia. Dan kita nangga anak kita perspektif tidak kita ada macam mau faham apa di tengah sidak macam ya lalu kita reminiscence dengan kenangan lama. Ya. Aku dulu kita membesar dulu macam ni, sidak membesar dulu. Aku dulu pernah ada basikal, anakku ada basikal. Ya. Jadi kita coba provide apa yang kita dapat anak sebab kita terkenang kita pun dulu. Tapi last kita juga yang terpancing main benda. Okey. Tok pun ada keras sikit lah soalan tu jangan. Saya ada masalah. Dalam 10 tahun akan datang, dapatkah diri jangka sini kedudukan diri ataupun di mana di dalam industri muzik tu? Memang keras. Tok si kisah lah dari segi profesional kah ataupun dari segi band biasa kah di macam ni. Sini diri asal diri kedudukan diri pula. Dengan kemampuan diri kini tu lah. Kemampuan maksudnya kebolehan diri kini tu. Saya tu ada dream job lah ni. Okey. Dream job kerja dengan combo ATM. Nang impian dari sebelum belajar dulu. Dari saya lah terdetik untuk sambung belajar belajar muzik tu dulu. Untuk ya dulu berapa kali pergi interview apa semua pergi. Masa saya belum belajar apa-apa, si tahu apa toge tu apa middle C apa semua si tahu benda macam ni. Saya lalu terdetik berapa kali pergi interview tu. Malah pergi exam benar je SPA lo. Boleh sama. So mun dapat lah dengan izin Tuhan. Izin betul. Dapat capai impian dream job. Ya. Yang dari dulu manifest sampai kini tu. RTM. Ingat RTM. Kawan-kawan saya RTM tolong Sebab kini tu dengan kemampuan yang kini tu di saat tu dengan kemampuan dan kebolehan keyakinannya ada komplain dulu keyakinan yes tu boleh diberi tanggungjawab untuk mula benda tu yes mampu boleh kita sampai dengan 10 tahun 20 tahun lepas zaman kita ambil habis SPM dulu faham dulu lain tapi cita-cita dulu ada ya jalan semangat itu dah belajar experience tu belajar sambung belajar experience confident lah. So berbalik ke soalan tadi, harapkan boleh capai dream job ya. Dream job ya dong. Dekat TM ya. Ya lah dari dulu. Tapi dari dulu lah. Even saya pun sama sebenarnya.
Dari dulu bila kita dengar macam kawan-kawan study ataupun belajar dekat RTM lah, belajar muzik semua dekat sini tempat dia, dekat sekolah sebelakang Senjo apa Sentisa apa nama? Apa nama tempatnya dulu? Rumah Sarawak. Rumah Sarawak ya. Kan sedang RTM kadang-kadang ada kan tu ngajar main violin apa. Rumah Sarawak. Dulu ada apa nama? KPSU kan dulu. Ya. KPS. KPS pada saat dulu ayat KPS ingat saya. Ya. Beri apa lesson free dengan ya anak-anak Sarawak. Betul. Jadi mun dulu kita orang belajar di KPS, siapa-siapa yang pernah belajar di sini dulu, saya antara salah seorang yang ingin nak belajar di sini dulu. Tapi oleh kerana kedegilan dan juga kenakalan saya dulu dalam sekolah, saya memilih untuk main secara haram. Tapi salamnya sekolah rebel lah. Saya pun dulu ada teringin juga ambil ya, masa sekolah, masa kecil-kecil. Tapi yalah, saya ada awareness dulu. Betul, saya ada awareness dulu. Kita cuma tahu, kita dengar. Kita tahu apa yang, nak pergi jamming, nak ambil main, belajar di siap, belajar. Dia aja cara yang kita tahu. Betul. Tahu ada kelas tu, kelas yang satu juga mungkin pemikiran kita dulu, si rock lah barang tu. Si rock. Nak berband. Ya lah palu yang kita tahu sekolah dulu. Sedangkan benda ya boleh mengajar kau. Bukan dari segi salah benda. Si salahnya yang ajar disiplin, yang ajar banyak benda yang ajar ilmu lah. Untuk improve kita pun ujung-ujung gelap kita juga. Betul, kita juga yang ada ilmu ya. Kita juga yang ngembak disiplinnya. Dia muzik kita pun makin bagus kualiti. Betul. Makin naik lah. Sepatutnya dari kecil yalah, daripada kita sekolah dulu lah kita difahamkan dengan benda tu. Jadi bila kita dah besar kita faham nak menentukan, tak mula sesuatu daripada scratch mula. Bukannya macam kau tadi aku situ pernah lirik kamu kawan sopola sambung. Kelak seorang nak situ kau kamu aku. Sebab kita dididik bukan dengan cara yang betul, tadi betul, cara kita apa yang kita tahu masa betul. Siapa macam tu beringan seorang gitu. Kurang tahu macam betul sih. Yang dah tahu okey kita belajar balik dengannya. Jadi macam nialah yang seperti daripada Mr. Jang tadi dalam dunia tu tiada ilmu yang salah tu saja. Betul. Semua ilmu yang sangat penting untuk kita. Tinggal kita aja mau benda ya. Tu yang saya nampak daripada Mr. Jang kita lah. Mau benar-benar sacrifice memang perlu. Okey. Ketetapan minda dengan hati. Yes, betul. Jiwa kena stable bila sampai situ kita tahu kita mau ada apa-apa. Niat dan tujuan yang mesti kuat. Kita perlu nangga 10 tahun, 20 tahun apa akannya. Adakah jalan tu kita pilih tu? Apa kita mau jadi lah. Betul. Sebab apa? Mr. Jang tu nya dah target dah. Nya bukan macam saya tanya tadi apa 10 tahun sini akan nya dah target dah. Nya harapnya dah 20 tahun yang ke belakang dah target dulu. Dah target dulu dah. Jadi nya dah ada di mula-mula tu memang dah obsession dari zaman sekolah sampai ke neto. Yalah di target. Nya si lurus jalannya tapi nya struggle naik turun. Betul. Kiri kanan. Yang pentingnya sampai destinasi. Yes, penting. Nya jalannya seindah apa yang orang anggap lah. Betul. Nya ada turun naiknya tapi konsistensinya dengan persevere dengan disiplinnya mesti selari. Guguk mesti. Guguk bangkit lagi. Tu beberapa kali Yalah, faham. Bukan senang jalan. Apa mau belajar muzik? Boleh. Senang. Tapi jarang orang sebut jalannya senang apa yang kita. Betul. Seindah lah. Seindah. Si kacak macam yang orang cerita lah. Tidak masalah. Mau kejar impian. Betul. Jadi rasa-rasanya lah Jan. Diri lah. Dah dapat kerja yang dicapai ya. Apa lagi target diri yang diri dah tu untuk personal kah ataupun untuk personal diri lah, personal achievement diri namanya. Saya tu sebenarnya orang tradisional juga lah Betul. Dah dapat kerja, beli rumah, beli kereta untuk family lah. Untuk perjalanan muzik ni? Untuk perjalanan muzik, yes, memang untuk ada impian nak buka studio ya. Rasanya semua ada impiannya. Betul, semua kita ada impian untuk macam rumah.
Rumah Wah, dah jadi rumah studio. oh, saya pun ada juga space, ada main cave di Impun. Main cave pun. Ada space di Impun untuk create, practice, study, semua sih lah. Semua kerja sih. Ada space. So mun ada studio tadi antara Ya ada kira penghabisan lah. Oh, si juga lah, ada juga. Ada juga lagi lah. Ada banyak lah sebenarnya. Tapi antara macam stepping stone lah. Ya bukan impian utama, tapi goal kecil-kecil untuk ke arah yang lebih besar gitu. Ya, lebih besar gitu. Mun ada tu, senang gitu pergi situ. Mun ada dapat macam mana? Ni tahu tiba-tiba dalam 10 tahun yang mana tadi nya target ATM ya. Ni tahu lepas 30 tahun dah putih rambut apa semua jadi konduktor untuk ATM. Jadi bukan jadi konduktor lagi. Nang jadi asal apa-apa aja event government nya turun ngatur. Habis kita. Tapi yang mana nya sih mustahil. Tapi si sekacak. Bukan kita sebut senang. Oh, cakap memang senang. Tapi titik permulaan dari tu melangkah ke sia. The struggle lah. Struggle yang memang kita pula sekali lalu dapat dalam sekali mungkin lah. Kita perlu berkali-kali jatuh bangun. Arung bulan Ramadan kau perlu jadi phoenix yang bangkit dari ashes Ramadan. Ya mungkin kau akan capai. Merangkak pun merangkak. Siapa berlari berjalan, siapa berjalan merangkak. Siapa merangkak heret diimpun, paksa diimpun. Okey, guys. Ya tadi untuk soalan-soalan random kepada Mr. Jang kita. Macam biasa kita beri laluan dengan iklan kita. Kita jumpa lagi selepas Reza. Okey, 1, 2, 3. Tiga. Okay guys, balik lagi guys dengan Mr. Jang and me, Passive Monophonic dalam Bisikan Anti Bumi with Chili Tech Lab lah, alright? Okay guys, kita dah masuk ke segmen akhir. Iaitu soalan-soalan yang panas sikit lah. Untuk kita berpeluh sikit apa semua. Tadi pun sebenarnya ada soalan panas. Seram dah dengar. Seram ni dah macam ada orang seram, ada orang geli bulu ketiak. Geli-geli. Okay. Tok lebih kepada pilihan lah Jam. Bila diri main muzik tu nak? Bila diri main muzik tu diri mesti akan ada pilihan bah. Dan diri mesti pernah terimpi kah ataupun pernah mau merasa kah? Adakah diri akan fokus main di Malaysia aja ataupun main di luar negara? Untuk tu. Sebab rasanya yalah kata orang hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kata orang. Tapi kakak dari segi as we all know, of course lah di luar mun ada peluang. Mun ada peluang mau sambung di Berkeley, US. Antara sekolah muzik Berkeley US ada sikit di Chicago juga sikit sekolah muzik ya. As a student music mun ada resource dengan kemampuan siap mun ada kelakar pasal bajet apa yang ada bajet ni pun pergi all out beli instrumen mahal pergi sini belajar ambil experience sini tapi yalah kita tu orang biasa faham. Ambil je apa yang ada, kita create dengan apa yang kita ada, kita create something lah untuknya. Betul, untuk yang di situ lah. Untuk generasi yang akan datang juga kan. Tapi macam yang aku pernah tadi lah, benda yang sih mustahil. Niat mau betul, yes. Lepas saya fokus mau ada, niat mau betul. Semesti kita belajar pergi sini, mbak balik ilmu. Yes. Lalu kita baru create something. Semestinya kita boleh je kita bekerja situ apa semua. Pergi ni tahu government bagus menghantar kita pergi sini ambil ilmu sini, ambil kursus saja. Betul. Kursus pendek. Belajar dengan sidak sini. Maklah ekosistem sidak. Sistem sidak sini. Belajar dengan kita situ. Boleh juga. Boleh juga masalah. Mun ada peluang lah. Sebenarnya prosesnya sama betul saja. Cuma pengalaman dan ilmu berbeza. Yes, betul. Mungkin kira time biak ke time tua kan. Benda kita belajar tetap sama juga. Mun cerita cari makan jang macam ni. Dalam cari makan. Itu pasal cari makan lah. Dalam negara sama aja lah.
Sama juga lah, mun ada peluang mau juga macam kita budak-budak band, yang biak band dulu. Siapa sih ada impian nak tour di ujung US sampai ke ujung US. Betul sebulan tour. Setiap malam ada. Rinduk nanti ya. Oh, Setiap malam ada show. oh, dari Bandar Sigit ke Bandar Sigit tour every night. Dapat payment, dapat gaji. Main benar kita suka juga, bukan muzik yang bukan kita bisnis. Kita hasil kita pun lah, lagu kita pun kita presentnya dapat duit, dapat Betul. Cuma semua orang beband lah. Cuma Sigit lah sebagai band boy lah. Saya tahu Sigit benda lah. Benda tu saya ulang balik ataupun apa yang benda daripada Lejang tadi lah. Kita ulang balik, iaitu jangan dengan benda tu bila cakap senang, pola memang susah. Yes. Sebab kita orang belum tahu lagi ya. Untuk mana-mana yang baru nak mula band, baru nak belajar main muzik semua, kita kena faham. Dalam kita main yang kita under label kada apa dalam segi bukan independen lah, kita tu terikat. Jadi 90% yang kita mainnya semua sebab atas minat. Itu sih, bukan sebab duit. Sebab mun harap duit memang sebenarnya orang putih pun struggle sebenarnya, jangan. Pasal duit band-band yang orang band metal struggle semua. Terus cara sidak mula kerja cara kita lain juga cara sidak cara. Betul. Dan macam kita independen, cabarannya adalah semua kita pun. Jadi bila kita macam tour jauh-jauh apa semua keperluan, semua apa kita yang perlu provide. Ya betul. Alat muzik apa semua. Jadi dari duit gaji kerja hakiki kita semua pergi ke Sia. Kita dam ke Sia. Beli barang apa semua. Beli barang, beli itu, beli Bila kita under label, kita lebih mudah bergerak apa semua sebab semua diatur oleh company. Ya, ada di cover boleh. Ada di cover oleh company. Yes. Cuma the thing is royalty. Sikit. Keuntungannya si bola kau harap gila mencana agak kau. Ya. Kau akan lebih terkenal aja daripada berduit. Yes. Ya bezanya betul sih. Jadi and then senang sikit lah sebab dah diatur semua apa. Betul. Kita cuma numpang aja. Kita praktis je lagu, praktis lagu. Tahu yang hantar kita selebih ya sidak lah tu. So macam yang kepada tadi lah, baik luar baik dalam semuanya sama aja. Yang penting hati mau kuat. Yes. Hati mau kuat, cekal lah. Right? So dia jawapan panjang tadi untuk di dalam dengan luar negara, baik professionally ataupun baik kau main band biasa kah, kau artis single ke apa, semua sama. Semua sama. Alright. Mun kau mampu lah Jang. Kau mampu atau mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menaik taraf industri muzik tempatan, sekira lokal kah, dalam negara kah, dalam negeri kah, apakah harapan dan perubahan yang ingin kau adakan untuk industri ya? Bukan soalan rame dah. Sebab aku madah, mun aku jumpa orang yang betul, aku akan beri soalan yang betul. Aku yakin yang boleh jawab. Sebabnya macam yang aku pada tadi, mun siapa-siapa yang di bawah kami orang itu, Jang tu dah boleh dianggap salah seorang pioneer dah. Pioneer lah orang madah dalam muzik. Saya suka share je apa yang saya tahu lah. Siapa mau dengar, dengar. Masing-masing lah. Jadi soalan kita pun mesti benda yang orang madah boleh menggoncang. Sebab kita tahu kita tu bukan siapa-siapa. Jangan. Ya, betul. Sebab biasa orang biasa. Bisikan entiti bumi tu bukan siapa-siapa. Tapi orangnya yang saya interview tu semua boleh menggoncangkan dunia. Punya mau. Dengan cara yang pun lah. Okay? So Jang, maksudnya apa yang kau dapat adakan untuk industri muzik, harapan kau dan ada diberi peluang, diberi kekuatan, kebolehan dengan kapasiti untuk apa-apalah. Saya ada halangan apa semua. Personally lah, saya percaya education yang penting. Betul. Education is key lah. Key nang foundationnya. Dari sia selebih yalah. Lalu yang diimpun lah boleh tumbuh, tapi foundation yang paling penting. So pendidikan muzik tu sangat penting. So mun saya diberi peluang untuk menaik taraf industri. Menaik taraf dari segi apa aja lah. Mun diberi peluang, saya ingin nak ngembak nak molah macam sige muka pendidikan muzik di situ lah.
pendidikan muzik maksudnya macam Masuk dalam silibus lah. maksud pendidikan muzik tu dari segi level tertiary, diploma, degree, sijil, semua diberi peluang. Ni tahu Aswara nak buka cawangan situ. Betul. Mun ada siapa mau di tender gitu. Saya boleh beri nasihat, assist kejangan sidaknya untuk mulah ke situ. Desia si perlu anak-anak Sarawak tu pergi nak pergi sini lagi. Sini pergi nak mampu pergi keluar negara, pergi sebab boleh pula UiTM apa semua situ sih salah boleh ya sama juga. Benar sama. Cuma kita emphasize dengan pendidikan muzik ataupun pendidikan seni lah, anak-anak seni lah betul. Macam sidak Aswara, macam mana tahu mau buka situ, nak buka kelas, bukan kelas khusus menari, teater, semua anak basically seni-seni tu. Betul. Lakonan apa semua. Berlakon teater lah. So foundation paling penting pendidikan. Mun saya diberi peluang, memang saya utamakan pendidikan. Create sikit ekosistem muzik tu untuk pendidikan. Selalu je ke pendidikannya. Betul. Jadi ya, mun anak-anak kita semua dah. Yalah. Foundation dah kacak. Betul. Result lepas saya confirm kacak juga. Betul. Foundation si kacak. Sebab di situ untuk anak Sarawak mau pergi sini, ada yang si mampu. Ada yang si mampu. Betul. Banyak yang berbakat. Banyak yang mau. Banyak saya dah berapa tahun ya, banyak dengar orang keluar, semangatnya hilang, main sekejap hilang, keluar masuk industri. Si teratur. Semangat kok ada, tapi macam peluangnya tipis nak pergi sini nak resources sih cukup lah. Mun saya fikir mun ada benda di situ orang sih perlu pergi jauh. Memudahkan kita untuk create lah. Betul. Dari sianya akan impact semua benda lagi. Betul. Conditionnya. Mun Aswara si mau buka situ, kami dua buka Asmara situ. Main tau orang. Contoh lah. Tapi sebenarnya Aswara contoh ni tahu ICOM. Tapi sebenarnya Jang, aku rasa idea kau boleh diketengahkan dengan Jabatan Pendidikan bah. Sebab kau boleh buka UTM, UiTM situ, boleh buka Mara apa semua. Kenapa kau boleh buka Aswara? Cawangannya, betul sih. Cawangannya. Lagilah sesuai sebab kita Sarawak tu kan penuh dengan kebudayaan, kesenian kita. Betul. Semua. Kesenian kita lagi banyak bah sebenarnya. Daripada muka di sebelah Sinun. Sebab saya langgar lah Aswara kan itu, dia lebih fokus kepada banyak yang keluar banyak dari lakonan. Yalah. Lakonan. Yang muzik saya kenal seorang daripada Sarawak lah, daripada Sibu perempuan. Dia belajar di Aswara and then kena ambil oleh Rusar Production lah. Rusar. Fatin Majidi Wong lah. Dia salah seorang kawan je lah. So shout out to Fatin Majidi yang nak pergi Aswara lah. Fatin, kau patut suruh saya buka Aswara situ. Contoh. Si mesti Aswara je. Ni tahu. Lain-lain lagi. Buka fakulti seni lain. Buka ya. Tapi pendidikannya. Betul. Pendidikan. Untuk anak-anak kita kalau ataupun siapa nak kerja. Okey, jadi ya tadi adalah jawapan Mr. Jang untuk Munnya diberi kekuatan dan kapasiti dan juga kelebihan untuk menaik taraf. Diberi peluang lah basically. Beri peluang basically. Yang akan pilih education untuk music, which is very good. Sebab ia adalah asas. Ya. Instrumen apa semua boleh datang Dudi. Ya. Yang penting kau polah dulu. Kau faham dulu apa semua dari roots. Okey, Jang. Okey. Tok dah penghujung. Kata-kata untuk pemuzik yang baru atau mau menceburi bidang yang sama macam kau bilang. Maksudnya professionally yang mau jadi macam kau, yang mau pilih kejayaan macam kau apa semua, kata-kata kau. Macam ni Sidak yang berminat lah. Yang berminat mau jadi macam kau. Yang berminat. Ada siapa mau jadi macam saya? Jadi Jang berdua. Maksudnya yang berminat dengan career macam kau lah. Orang yang minatnya sama macam kau. Siapa minat muzik, siapa mau belajar muzik, siapa mau melalui perjalanan yang saya lalui itu, kejarlah impian anda. Tapi sikit benda jarang orang sebut. Impiannya macam balik ke tadi seindah apa yang kita anggap ataupun expect. Nya susah. Gila susah. Berliku-liku, turun naik ke kiri kanan.
Pusing sia. Berlimbak, tertusuk berlimbak. Tapi jangan mulah ya sebagai macam Alasan lah. Untuk stop. Semangat. Mun benar. Yalah, imagine lah diri kita tu apa nak pola. Adakah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun di akan datang apa kita nak jadi masaya. Imagine kita masaya in the future. Adakah kita mau jadi musician macam tu ataupun jadi arranger ataupun jadi studio engineer apa kah? Adakah ya dapat hidup sih dengan apa yang kita impikan ya. Apa yang kita kejar ya. Dapat sih kita accept hidup kita masamnya. Saya tu berapa tahun dah tu mula benda tu. Menyesal, memang sih menyesal. Mun tadi nya susah lah. Mun kadang-kadang mau kelakar pasal ada give up tu ada ni. Siapa saya dah selalu betulkah jalan yang aku pilih tu? Betulkah apa yang aku polah dulu? 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, adakah betukkah benda aku? Yes. Aku akan madah yes. Mun ada peluang ulang balik, aku akan ulang benda yang sama juga. So yalah, benda kita perlu fikir. Tapi yalah. Fokus jangan hilang lah guys. Fokus jangan hilang. Sikit lagi aku rasa ayat yang paling cun lah. Jangan sesekali mengeluh. Bila kita dah pilih jalan tu. Sebab apa? Macam jangan pada likunya banyak. Banyak. Macam kau naik gurun lah. Tapi macam kau naik gurun tu, kau perlu tahu teknik je. Tu bukan teknik gitu. Dah banyak sampai kepala, kau fikir molahnya. Betul. Si senang lah. Boleh kejar, boleh. Yang sangat digalakkan. Tapi di sebaliknya kita perlu hadap juga realitinya. Betul. Jalan tu bukan senang. Susah sangat. Betul. Jadi guys, siapa yang ingin nak mengambil langkah ataupun berminat untuk mencuba bidang yang sama macam Encik Jang tu, hadapilah semua ya dengan tenang. Yes. Okey, berkawan dengan circle yang betul. Yes. Okey, jadikan circle kau yang orang yang boleh membimbing dan membantu kau untuk mencapai apa yang kau mau. Di same time kita beri balik juga. Tolong tidak balik ke Betul. Benda ya. Berpusing-pusing juga kalau. Betul. Okey, Jang. Soalan last before kita tutup session kita tu. Soalan tu semua session aku dah padah lah. Banyak soalan tu bermacam-macam jawapan. Ada yang kelaklah kau nanggari pun ada yang madah mau beli tok lah. Tapi ada juga yang jawapan yang di luar kotak lah. Which is sangat-sangat kadang-kadang mengejutkan aku. Paling mengejutkan aku adalah Afiq Azri pun jawapan. Aku masih ingat di first session Namulah Masjid. Aku terkejut Noble cause lah. Tapi ya memang orang dah baik-baik lah. Sekiranya dengan pemahaman kau, dengan apa yang kau ada itu apa semua, jika kau diberi ataupun dianugerahkan 1 juta ringgit, apa yang kau akan lakukan dengan duit dia? 1 juta ringgit ya. Kita kena faham 1 juta ringgit tu bukan sesuatu yang besar tu. Kecil je. Kimen kau beli iPhone 17 Pro Max dah 10,000. Kau ingat tak? Kita kan makan 10% daripada itu 1 juta itu. Gila gaji baru 1,800 dia 10,000 loan. Aduh. Loan sampai 5 tahun. Gila lah apa semua. Jadi Jang 1 juta. Untuk 1 juta apa aja? 1 juta banyak dapat bola ya. Betul. So, 1 juta. Saya diberi 1 juta untuk saya akan improve industri kita tu dari segi macam create sikit macam ekosistem untuk anak-anak seni kita. Macam apa yang dipolah kementerian tu? Polah ya. Kementerian kita ni tu pola awareness, pola event ya. Saya just tambah add on ya untuk improvekan lagi. Effort tidak ada, tapi kadang-kadang kita memang ada persoalan kena di improve benda tu. Improve lah. Apa yang si bagus ataupun ada benda yang kekurangan, kita belajar, kita tambah gitu. Tambah baik kan. Baik pulih. So mendapat juta ni. Ni tahu mula apa dengan cara create sikit company kali. Untuk assist kementerian cuma. Betul? Ya. Ya betul ya. Ya untuk memajukan industri benda tu dan industri
So untuk memajukan industri. So dengan apa yang dah ada kita, dengan apa yang kita dah ada kita improve je lah benda untuk menaikkan. Then at the same time, ya saya madah pendidikan tadi, balik ke pendidikan. Memainkan peranan yang Macam kemudian kita mula macam-macam konsert itu, macam-macam event. Waterfront sebulan dah 4-5 kali konsert. Bulan bila? 2 bulan lepas kah di Cultural Village. Sampai 2 kali. Oh, seminggu sampai 2 kali kah? Seminggu 2 kali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Seminggu sekali ada juga macam ada sikit bulan ni. Macam setiap 4 minggu ada aja event. Ada bulan dibolas ya. Macam ni apa? Faham. Maksudnya kita nampak sia. Industri kita tu sunyi. Ada aja. Bahkan semakin baik. Cuma benda dah ada. So kita improve lah benda untuk naik taraf gitu lah. Untuk mungkin ambil satu pendekatan untuk kita tambah beberapa barang macam kelas ke apa dan sebagainya. Ataupun macam-macam pada tadi lah. Assist tidak government macam ni. Macam ni lah. Create. Tapi pun saya boleh suta memang pendidikan tu mula macam create sikit college ke apa ke. Betul. Ya, private ke ataupun government assist, semi government ataupun fully government macam tahu sida UPSI mau buka suara macam saya kelakar ataupun ICOM mau buka cawangan situ. Jadi pada pasal UPSI tadi aku terkejut juga. UPSI ada malah ada course music ke? Ada course music tapi sida silibus sida mau tu design ke arah pendidikan. Ya, lepasan UPSI tu mesti pendidikan Sultan akademik mesti pendidikan Sultan Idris ke UPSI? Sultan Idris. UPSI tu nya siapa mau jadi cikgu belajar sia. Keluar grade tidak boleh jadi cikgu mana-mana cikgu. So UPSI tu ada course sikit dalam fakulti music yalah, fakulti seni ke fakulti music. Pak ada juga kawan dari sia. Sila tu musician tapi di train untuk jadi cikgu. Cikgu maksudnya cikgu sekolah kah? Cikgu sekolah, cikgu apa-apa je lah. Mana-mana lah. Cikgu sekolah, boleh. Cikgu asalnya cikgu je. So sida ada boleh mengajar lah. Sida musician juga tapi sida boleh ya. Layak gig lah daripada macam saya tu. Saya tu general aja di Universiti Malaysia Sabah. Tapi sekiranya pergi UPSI keluar pun jadi universitasnya juga lah. Ya, betul. Berapa lama mau belajar di sini lagi? Sama standard 3 tahun. 3 tahun lah. Standard. Ya, universiti awam sama aja 3 tahun. Okay. Guys, Mr. Jang, thank you Jang sebab datang. Sangat-sangat appreciate kau datang. Thank you for the invite, man. Input macam tu lah yang steady, yang thank you. bagi aku banyak. Saya suka effort Amir tu. Thank you. Saya WhatsApp saya yang invite Amir invite saya untuk pergi situ. Kelakar pasal apa tu? Siapa saya tu? Ni dia invite. Aduh. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Tapi sebab saya tahu saya macam saya interview orang yang layak. Saya bukan interview based on kawan lah. Kita orang kena faham. Macam saya ada juga tapi macam orang yang kenal saya memang akan macam ya Amir tombak kawan aja. No, bukan. Ada juga yang saya ngembak yang saya kenal. Tapi sebab tidak tahu kawan, jadi saya dahulukan dulu. Sebab saya selesa kan tanya. Kawan kebetulan juga lah. Mesti kenal saya pun. Sama juga. It's honor. Kena invite untuk kelakar benda macam tu. Benda tu perlu exposure je. Saya pun suka share apa yang saya tahu lah. Bukan saya pandai gila pun. Sama-sama kita sama-sama. Harap benda tu boleh membantu sedangkan lah. Beri idea kan, beri inspirasi kan. Inspirasi. Supaya kita faham perjalanannya macam ni. Liku guys. Okay. So guys, sekali lagi Jang sekali lagi thank you sebab datang. Guys, thank you sebab tonton benda tu. Jangan lupa kita season tu ada 10 episod saja untuk pergi ke season 2 kelak. Season 2 kelak kita akan pola di outdoor. Okay, outdoor apa semua. Kemungkinan saya akan ulang balik dan jemput orang yang sama juga. Angkat siapa yang saya akan jemput. Tapi macam yang saya pada tadi, dengan Jang, memang saya dengan dia dah ada lah. Tunggulah yang kedua kelak. Tapi kami orang mungkin dalam hutan lah. Okay, so guys, thank you. Jang, thank you. Assalamualaikum. Good night guys. Right, take care. Selalu cek bisikan hati bumi ya. Sebab saya tu kadang-kadang
2 minggu sekali, seminggu sekali. So follow aja guys, subscribe, like semua. Dan untuk Kan ada. musician di luar nun, mungkin kita orang perlu assist Jang ataupun kita orang perlu khidmat Jang, saya akan sertakan email ataupun nombor telefon Jang di bawah tu lah. So kita boleh directnya ataupun email ataupun Facebook Jang ya. Boleh follow Facebook semua. Jadi kita orang boleh social media platform ada. Jadi kita boleh approve reach-nya untuk mana tahu untuk job-job yang best-best semua. Okey. Ataupun perlu nasihat perlu nasihat apa assist ke apa. Saya sentiasa terbuka hati untuk nolong siapa-siapa yang sudi. Sebab saya madanya tampan tadi. Hatinya tampan. Okay guys, 1, 2, 3 Bisikan Hati Bumi out.